Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 daripada kelas IC 1202C2 akan membentangkan tentang adab percakapan sesama manusia yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Hariza binti Khair Azhar dan nombor pelajar saya 20202047772. Nama saya Nur Hamiza Nazifah binti Hazmi, nombor pelajar 2020460994. Nama saya Nurul Husna binti Zanan. Nombor pelajar saya adalah 2020457542. Nama saya Nur Ifatiana binti Muhammad Nazri. Nombor pelajar 2020857992. Okey, jadi pada hari ini adalah antara isi kandungan yang anda akan dapat lihat dan dengar mengenai pembentangan kami pada hari ini. Jadi yang pertama kita akan bercakap mengenai pengenalan terhadap adab percakapan sesama manusia. Yang kedua adalah latar belakang analisis ayat Al-Quran. 2.1 pula adalah berkenaan dengan hasil analisis. 2.2 adalah berkenaan dengan jenis-jenis larangan di dalam ayat. Yang ketiga adalah mengenai adab menjaga lisan. Keempat adalah hikmah larangan dan yang kelima adalah penutup. Pengenalan. Surah Al-Hujurat ayat 11 merupakan surah Madaniyah di mana ianya diturunkan di Madinah dan terdiri daripada 18 ayat. Hal ini dapat dikenal pasti melalui lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, yang membawa maksud wahai orang-orang yang beriman. Surah ini merupakan surah ke-49 di dalam Al-Quran dan diturunkan selepas surah Al-Mujadalah. Al-Hujurat membawa maksud kamar-kamar. Seterusnya, definisi adab menurut Kamus Dewan edisi keempat, ia bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang halus, sopan, budi bahasa, budi pekerti yang halus, kesopanan. Manakala, lisan pula membawa maksud lidah atau sesuatu yang diucapkan, tidak ditulis, melisankan atau menyebut dengan mulut, menuturkan dan istilah, serta gagasan yang dipakai untuk membicarakan. Menurut Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Atas, adab adalah pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang dalam rencana susunan berperingkat, martabat dan darjat yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta. Beliau juga menegaskan bahawa di dalam Islam, konsep adab berkait rapat dengan pemahaman tentang wahyu, iaitu orang beradab adalah orang yang dapat memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah SWT. Baiklah, untuk menunjukkan betapa pentingnya menegakkan adab dalam masyarakat Islam, maka pakar pendidikan dan pemikiran Islam, Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Atas telah mengusulkan istilah ta'dib sebagai satu proses pendidikan yang tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang beradab atau orang yang baik. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek-ngejek kaum yang lain kerana boleh jadi mereka yang diejek-ejekkan lebih baik dari mereka yang mengejek-ngejek.
Dan jangan pula perempuan-perempuan mengejek-ngejekkan perempuan lain kerana boleh jadi perempuan yang diejek-ejekkan lebih baik dari perempuan yang mengejek-ngejek. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Menurut ringkasan tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat ayat 11 menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang umat Islam mengejek dan menghina orang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kesombongan itu adalah mencampakkan kebenaran dan menghinakan manusia. Kesombongan ini hukumnya haram. Hal ini demikian kerana boleh jadi orang yang dihina itu kedudukannya lebih mulia di sisi Allah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek-ngejek kaum yang lain kerana boleh jadi mereka yang diejek-ejekkan lebih baik dari mereka yang mengejek-ngejek. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengejek-ngejekkan perempuan lain kerana boleh jadi perempuan-perempuan yang diejek-ejekkan lebih baik dari perempuan yang mengejek-ngejek." Ayat ini merupakan larangan bagi kaum lelaki dan wanita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Ini sama seperti firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Maksudnya ialah janganlah saling membunuh antara satu sama lain. Sedangkan maksud ayat di atas ialah janganlah saling mencela antara satu sama lain. Al-lams adalah mencela dengan perbuatan, manakala al-lams adalah mencela dengan perkataan. Hal ini dilakukan untuk menghina orang lain dan berbuat sewenang-wenangnya terhadap mereka. Mengadu domba manusia juga termasuk mencela menerusi perkataan. Sebagaimana yang telah difirmankannya, kecelakaanlah bagi setiap pencela dengan ucapan dan pencela dengan perbuatan. Surah Al-Humazah ayat 1. Firman Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran yang buruk, iaitu janganlah kamu memanggil sebahagian daripada kamu dengan sebutan yang buruk, yang tidak senang bila didengar oleh seseorang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Abu Jubairah bin Dahak mengatakan, ayat ini, dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelaran yang buruk, diturunkan berkenaan dengan kami, Bani Salamah. Perawi mengatakan bahawa Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dan tidak ada seorang pun di antara kami melainkan dia mempunyai 2 atau 3 nama. Maka, bila baginda memanggil seseorang dengan salah satu namanya, maka orang-orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, dia marah jika dipanggil dengan nama itu." Maka turunlah ayat, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang buruk. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud. Firman Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman, iaitu sifat dan nama yang hodoh ialah yang buruk, iaitu saling memanggil dengan sebutan yang buruk sebagaimana sifat menifati yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah setelah kamu masuk Islam dan kamu memahami keburukannya. Dan barang siapa yang tidak bertaubat dari kelakuan seperti ini, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terdapat beberapa riwayat yang menjadi sebab penurunan surah Al-Hujurat ayat 11 menurut ulama'. Antaranya ialah berkenaan larangan menghina yang terdapat pada potongan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghina kaum lelaki yang lain kerana mungkin kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina." Menurut satu riwayat, potongan ayat ini diturunkan kepada Qais bin Syammas yang merupakan seorang yang kurang pendengarannya. Beliau seringkali duduk berhampiran dengan Rasulullah SAW pada pertemuannya dengan baginda, dan apabila berada di dalam majlis baginda supaya beliau dapat mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun, pada satu hari, beliau mendapati semua orang telah mengambil tempat masing-masing ketika beliau mengunjungi majlis Rasulullah SAW. Maka, Qais meminta seorang lelaki yang berada di situ untuk memberikannya sedikit ruang. Namun, lelaki tersebut mengatakan bahawa beliau telah mengganggu majlis tersebut. Lalu, Qais duduk dalam keadaan marah ketika itu. Kemudian, beliau bertanya kepada lelaki tersebut, "Siapakah kamu?" Dan lelaki tersebut menjawab,
saya Fulan, dengan menyebut sekali nama ibu dan bapanya. Beliau berkata, kamu anak si Fulanah, dengan menyebut gelaran ibu lelaki tersebut. Gelaran tersebut merupakan gelaran yang diberikan kepada ibunya untuk menghinanya pada zaman jahiliah. Lelaki tersebut berasa malu lalu menundukkan kepalanya. Maka turunlah ayat ini bagi melarang perbuatan menghina. Manakala, menurut At-Tahaq, ayat tersebut diturunkan kerana perbuatan yang dilakukan oleh sekumpulan lelaki daripada Bani Tamim di mana mereka mengejek sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdiri daripada Ammar ibn Yasir, Suhaib al-Rumi, Bilal bin Rabah, Khabbab, Salman al-Farisi dan lain-lain kerana mereka miskin dan berpakaian selekeh. Selain itu, terdapat juga riwayat yang menyebut bahawa sebab penurunannya adalah kerana kisah yang berlaku kepada Ummi Salmah di mana beliau diejek oleh beberapa isteri-isteri Nabi Muhammad SAW kerana fizikalnya yang rendah melalui potongan ayat dan jangan pula perempuan-perempuan mengejek-ngejekkan perempuan yang lain kerana boleh jadi perempuan yang diejek-ejekkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengejek-ngejek. Menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut diturunkan kepada salah seorang isteri Rasulullah SAW yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Beliau datang bertemu Rasulullah SAW dan mengadu kepada baginda bahawa beliau dihina oleh perempuan-perempuan yang lain dengan hinaan seperti, wahai perempuan Yahudi, anak kepada dua orang Yahudi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tidak katakan kepada mereka, bapaku Harun, bapa saudaraku Musa dan suamiku Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat tersebut bagi melarang perbuatan menghina orang lain sama ada lelaki maupun perempuan. Seterusnya, terdapat satu lagi sebab penurunan surah Al-Hujurat ayat 11 ini, iaitu berkenaan larangan memanggil seseorang dengan gelaran yang buruk melalui potongan ayat dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Menurut Abu Jubairah bin Ad-Dahaq, katanya diceritakan bahawa ayat tersebut diturunkan kepada mereka, iaitu Bani Salamah, di mana di kalangan mereka terdapat seorang lelaki yang mempunyai 2 hingga 3 nama. Dan orang ramai memanggilnya dengan nama yang tidak disukainya, maka turunlah ayat di atas. Menurut Imam Ahmad pula, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, di mana penduduk-penduduk di situ mempunyai gelaran-gelaran yang tertentu, dan apabila dipanggil dengan gelaran tersebut, mereka lantas memberitahu Rasulullah SAW bahawa mereka tidak suka apabila dipanggil sebegitu. Maka turunlah ayat tersebut bagi melarang perbuatan memanggil seseorang dengan gelaran yang buruk. Saya akan membentangkan tentang jenis-jenis larangan yang terdapat dalam ayat, iaitu yang pertama adalah larangan menghina. Allah SWT melarang perbuatan menghina sesama saudara Islam yang lain. Hal ini sangat penting untuk dielakkan bagi menjamin perpaduan dalam masyarakat. Larangan yang terdapat dalam ayat ini bukan hanya ditujukan kepada kaum lelaki sahaja, tetapi juga kepada kaum perempuan. Penghinaan yang dimasukkan dalam ayat tersebut adalah luas, yang mana boleh jadi penghinaan tersebut ditujukan kepada individu ataupun kepada kumpulan, seperti penghinaan golongan kaya terhadap golongan miskin ataupun golongan miskin terhadap miskin yang lain. Allah SWT juga melarang perbuatan mengejek keturunan saudara Islam yang lain dengan penghinaan yang tidak baik. Ini kerana boleh jadi orang yang kita ejek itu lebih baik daripada orang yang mengejek. Okey, baik. Seterusnya adalah larangan mencela. Maksud mencela di dalam ayat ini ialah membuka keaiban orang lain. Walaupun larangan yang terdapat dalam ayat ini ada disebut, janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Ianya tidak bermakna larangan ini terhad kepada diri sendiri, tetapi meliputi seluruh orang Islam yang lain. Sebagai contoh, mencela keadaan fizikal seseorang. Kalau kita nampak seseorang itu badan gemuk ke apa, jangan pula kita kata macam, kau ni gemuk betul, tak ada beza dengan kerbau. Ataupun kita nampak orang tu tempang ke apa kan, jangan pula kita cela dia, kau ni dah lah tempang, baik tak boleh hidup, menyusahkan orang ni kan. Sebab
Perbuatan mencela ini sangatlah tidak baik, walaupun sebagai gurauan, sebabnya ia akan memberi kesan kepada individu yang dihina itu. Mungkin dia akan rasa kecewa ataupun down dengan diri sendiri. Perbuatan mencela sesama Islam sangatlah dilarang keras oleh Allah kerana perbuatan ini boleh mendatangkan natijah yang tidak baik, bukan sahaja kepada diri sendiri, bahkan kepada orang yang dicela itu. Larangan yang seterusnya adalah larangan memanggil dengan gelaran yang buruk. Memanggil gelaran yang buruk bermaksud memanggil seseorang dengan sesuatu gelaran yang mendatangkan kemarahan apabila mendengarnya. Memberi gelaran buruk kepada orang lain adalah salah satu budaya jahiliah yang mana ia boleh membawa kepada dosa. Para ulama telah menyatakan hukum haram memanggil seseorang dengan gelaran yang tidak disukainya. Secara kebiasaannya, semua manusia pastinya tidak suka jika dipanggil dengan nama panggilan yang kurang sedap didengar. Lebih lagi, kalau panggilan tersebut mengandungi ejekan yang melampau, sama ada berkaitan perkara buruk yang pernah dilakukan oleh seseorang di masa lampau, sedangkan dia sudah pun bertaubat. Baiklah, seterusnya adalah berkenaan dengan adab. Menjaga lisan. Di sini kita boleh lihat terdapat 6 adab yang boleh kita lakukan bagi menjaga lisan kita. Yang pertama adalah kaulan sadida. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kaulan sadida? Sadida ni adalah ucapan yang benar, jujur dan tidak berbohong, tidak pula berbelit-belit ataupun perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Maksudnya kat sini sudah terang lagi bersuluh lah untuk kita bercakap benar, jangan suka pentadbiqkan keadaan bagi orang confused dan sebagainya lah. Baiklah, yang kedua pula, bagi adab menjaga lisan adalah tidak terlalu memuji dan mengkritik. Baiklah, apa yang diperkatakan dengan tidak terlalu memuji dan mengkritik ini adalah apabila kita mahu memuji seseorang, kita tak boleh terlalu memuji-muji. Maksudnya bila satu pujian kita berikan tu, kita tak boleh berlebihan lah dalam memuji seseorang, sebab bila mana kita memuji seseorang itu, ia akan menyebabkan seseorang tu berasa riak ataupun dia boleh menjadi satu bentuk riak kerana untuk mencari macam publicity ataupun dan sebagainya lah. Dan dalam mengkritik pula tidak boleh keterlaluan kerana ia merupakan satu bentuk kecaman dan ia boleh menyebabkan kita ni bermusuhan sesama sendiri dan juga berdendam. Baiklah, yang ketiga pula adalah jangan bercakap keji dan kotor serta tidak boleh mendengarkan mereka yang bercakap seumpama dengannya. Baiklah, kat sini benda ni macam sinonim dengan masyarakat kita pada zaman sekarang ni jugalah. Apabila kita ni kebaikannya lah, perempuan sama juga, perempuan dan lelaki, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita cakap tu adalah merupakan satu perkataan keji dan kotor ataupun selalunya terlalu biasa dengan perkataan kesat. Jadi macam benda tu selalu dengar, jadi buat tak indah. Jadi perkara sebenarnya kita, kalau boleh kita nak elakkan lah. Kerana apa? Kerana ia tidak sesuai dengan imej kita sebagai seorang Muslim. Kerana Nabi juga tidak gemar umatnya untuk berkata-kata kesat. Dan ini juga merupakan satu peringatan kepada kita lah untuk jangan mendengarkan orang yang bercakap seperti itu. Maksudnya bila kita dengar seseorang itu berkata kesat ataupun mengumpat dan sebagainya, perkataan-perkataan yang kurang enak, jadi seeloknya kita usahakan mujahadah diri sendiri untuk tidak mendengar ataupun untuk jauhkan diri sendiri daripada orang-orang tersebut lah, supaya kita boleh jaga lisan kita, boleh jaga telinga kita dan sebagainya. Baiklah, yang keempat adalah berkenaan dengan kaulan ma'ruf. Baiklah, apa yang diperkatakan ataupun apa yang dimaksudkan dengan kaulan ma'ruf ni adalah kita menggunakan mulut kita, akal kita ataupun lisan kita untuk melakukan satu perkara yang berguna, iaitu macam memberi pengetahuan ataupun memberi pencerahan ataupun kita menyelesaikan masalah orang lain dengan kata-kata yang baiklah ataupun memberikan satu manfaat, perkataan yang bermanfaat kepada orang lain. Ataupun jika tak dapat bantu secara material, kita kena bantu secara
psikologi dengan menggunakan lisan kita. Itu yang dimaksudkan dengan qaul ma'ruf. Baiklah, seterusnya yang kelima adalah berkenaan tidak memungkiri janji yang sangat sukar untuk ditepati. Baiklah, perkara sebegini terlalu kebiasaan yang selalu kita tengok dalam masyarakat Islam pada masa kini. Sebab apa? Tak kiralah bangsa kita punya bangsa Melayu ke, India ke, Cina ke, kalau kita tak dapat untuk tunaikan janji, janganlah secara sembrono sahaja untuk melakukan satu janji. Kerana apa? Kerana kita takut janji itu nanti pada akhirnya akan memakan diri kita sendiri. Seperti mana yang telah disebut dalam surah As-Saff ayat 2 sehingga 3 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Baiklah, apa yang difahamkan daripada ayat surah As-Saff ni, baiklah Allah sangat-sangat benci untuk orang yang suka tabur janji tapi dia tak tunaikan janji tersebut. Maksudnya macam bercakap omong-omongan kosong lah, janji-janji palsu. Perkara sebegitu sepatutnya kita boleh elakkan lah. Dan yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan bercakap dengan nada intonasi suara yang lembut dan sopan sesuai dengan keadaan tempat, masa dan orang. Baiklah, perkara sebegini sebenarnya kita boleh tengok remaja masa kini macam acap kali meninggikan suara terhadap orang tua ataupun orang-orang sekeliling. Perkara sebegini kita tak nak terikut-ikut atau terbawa-bawa lah, sebab ia merupakan satu perkara yang tidak elok untuk dilakukan. Yang bila anda lihat pada contoh tersebut, apa yang diperkatakan sesuai dengan keadaan tempat, masa dan orang ni. Contohlah, kalau anda mahu bercakap dengan kawan, contoh kalau kita nak bercakap dengan kawan kita pada waktu tengah malam, ataupun kita mahu meminta bantuan pada tengah malam, jadi nada intonasi tu kena sesuai lah dengan keadaan masa, keadaan tempat orang, dengan siapa kita bercakap. Jadi kita tak boleh main jeka-jeka, main terja, sebab ada setengah orang boleh faham kita, tapi ada setengah orang tak boleh terima dengan cara intonasi kita. Tapi lain pula dengan jantina antara perempuan dan lelaki. Perempuan dia tak boleh lembut-lembutkan suara, sebab benda tu salah di sisi agama Islam. Cakap macam biasa. Begitu juga dengan lelaki, jangan melembut-lembutkan suara, kerana ia akan mencairkan hati sesetengah wanita. Jadi sama-sama kita beringatlah ya. Dalam slide ni anda boleh lihat satu video. Baiklah, video ini berkenaan dengan hadis yang menceritakan tentang adab berbicara. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat, dengar dan hayati akan mesej yang ingin disampaikan oleh Habib Ali terhadap diri kita mengenai adab berbicara. Ya Rasulullah, alangkah indah dan luasnya ajaran yang engkau bawa untuk kami. Engkau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di antara akhlak Nabi SAW, bila mana beliau berbicara, akan berbicara dengan jelas, perlahan-lahan, dan terkadang diulang. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara yang benar atau diam. Nabi bila mana berbicara, pembicaranya adalah benar. Nabi bila mana berbicara, dalam isi pembicaraannya tidak menyakiti perasaan orang, baik dengan kekasaran ataupun menghina ataupun merendahkan kepada orang lain. Baginda Rasulullah SAW kata salah seorang istrinya meriwayatkan bahwasanya maka Rasulullah SAW yasrudu kasardikum. Nabi bila mana berbicara tidak seperti kamu berbicara, yakni kalau kita berbicara laju, cepat, tapi Nabi berbicara sepotong demi sepotong, yakni kalimatnya jelas, lituqal, agar supaya orang yang mendengar itu paham dan boleh menghafal apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, karraraha thalathan,
Terkadang dalam satu pembicaraan, Nabi akan mengulang sebanyak 3 kali pembicaraan Nabi SAW agar supaya difahami oleh orang yang mendengarnya. Demikian baginda Rasulullah SAW berbicara. Di antara adab dan akhlak baginda Rasulullah SAW, bila mana berbicara, tidak berbicara kecuali bila mana ada keperluan. Dan pembicaraan itu pembicaraan yang penting. Ini di antara adab Nabi ketika berbicara. Bila mana berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan dunia dan beliau tahu tentang perkara itu, Nabi akan bercerita juga tentang dunia. Adapun akhirat memang tidak ada orang yang lebih mengetahui tentangnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik atau diam. Demikian akhlak yang mulia junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ingin meneladani tentang akhlakmu dalam cara berbicara kami. Mudah-mudahan kami termasuk daripada golongan orang yang meneladani akhlakmu dengan berkata yang baik, jujur dan juga benar. Amin Allahumma amin. Hikmah larangan. Yang pertama, mencipta masyarakat yang aman dan makmur tanpa berlaku sebarang pergaduhan maupun persengketaan. Hal ini kerana umat Islam wajib menghindari perkara yang boleh menimbulkan konflik atau perselisihan. Ajaran Islam tidak mengajar kita untuk menghina, mencela serta memanggil dengan gelaran yang buruk. Yang kedua, menunjukkan bahawa Islam sangat menegaskan tentang kepentingan akhlak dan silaturahim antara masyarakat. Ini kerana antara seorang mukmin dan orang mukmin yang lain itu adalah bersaudara dan akhlak yang mulia akan mencerminkan kepribadian seseorang. Yang ketiga, memberi kesan yang negatif dalam kalangan masyarakat dan akan menjatuhkan martabat umat Islam. Ini kerana hak seorang mukmin yang wajib diberikan kepada mukmin yang lain ialah dengan tidak memanggilnya dengan sebutan atau panggilan yang tidak disukai oleh pemiliknya. Setiap manusia sudah pasti tidak suka sekiranya haknya terganggu dan larangan merupakan salah satu perkara yang perlu dijaga dan dijunjung tinggi. Akhir sekali, mengelakkan seseorang itu mempunyai unsur sombong diri. Hal ini kerana perasaan bermegah-megah dalam diri akan menyebabkan seseorang itu tidak menyedari bahawa sikapnya itu mengundang kemarahan orang lain dan akan memperlihatkan bahawa dirinya terlalu jahil. Sebagai penutup bagi tajuk ini, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga adab dalam pergaulan. Ini kerana dengan menjaga percakapan sesama manusia akan dapat mengelakkan daripada berlakunya permusuhan dan pergaduhan. Seterusnya, amat penting bagi umat Islam untuk sentiasa menjaga tutur kata daripada menyakiti orang lain. Selain itu, kehidupan yang aman dan harmoni akan wujud sekiranya masyarakat sentiasa menjaga kehormatan dan menghormati antara satu sama lain. Di samping itu, salah satu cara untuk memudahkan kedatangan rezeki adalah dengan menjaga hubungan silaturahim sesama manusia. Akhir sekali, sebagai umat Islam yang beriman, kita hendaklah sentiasa bermuhasabah diri dan melihat kekurangan diri kerana orang yang tidak beriman sahaja yang akan merendah-rendahkan saudara sesama Islam yang lain. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan untuk melengkapkan analisis ayat Al-Quran ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.